Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang telah sama-sama menonton The Rush Stop Sembang Jasaran. Terima kasih atas sokongan korang. So, hari ni aku nak kongsikan satu benda yang mana ia adalah satu motivasi untuk korang berlari di atas treadmill lah. Jadi ialah terutamanya kita dalam tempoh PKP ni, kadang-kadang ada yang masih lagi takut nak keluar untuk berlari di kawasan kejiranan. Kita boleh lari tapi kawasan kejiranan je lah. So Zwift ni dah lama dah telah diperkenalkan dan benda ni free, percuma. Artinya korang tak perlu subscribe, tak perlu bayar apa-apa, dan dia adalah bentuk game yang mana korang diwakili oleh avatar korang apabila korang berlari di atas treadmill. Dan avatar korang juga akan berlari mengikut korang punya cadence kaki korang. Jadi itu akan at least menambah motivasi lah, daripada kadang-kadang orang macam aku cepat bosan kalau running atas treadmill ni. Dia rasa macam yelah, tak bergerak, lepas tu di kawasan yang tertutup. So aku akan lebih berpeluh banyak, and then aku akan cepat bosan. Bila cepat bosan nak lari jauh-jauh tu memang dah tak seronok lah, unless ada something kat depan korang ni. Jadi apakah peralatan untuk Zwift? Ok, korang nak Zwift, korang kena ada sensor ataupun pencerap yang memberi data kepada avatar dalam game korang tu, dalam Zwift tu, nak menandakan korang punya hal laju tu berapa, cadence korang berapa, heart rate korang berapa. Jadi sebab tu dia kena ada sensor untuk nak support. Salah satunya ialah jam Garmin lah. So Garmin watch is the first watch in the world yang support Zwift. Apabila Zwift dilancarkan, orang pengguna-pengguna Garmin, dia memang orang kata apa, lucky lah. Akan tetapi bukan semua Garmin ada virtual run. Apabila korang buka dekat jam Garmin korang ni, tak semua yang ada virtual run. Yang ada virtual run ialah model 945, 745 dan 245. Kemudian yang lebih high end ialah Garmin Fenix 6 punya series lah. Semua Fenix 6 ke atas boleh. Fenix 5 tak boleh, Fenix 4 tak boleh. Lepas tu yang Mark, M-A-R-Q, Garmin Mark. Dan juga Apple Watch, iWatch boleh digunakan untuk virtual run dengan Zwift. Jadi sebab tu jam smartwatch ni memainkan peranan penting untuk buat Zwift run lah. So selain daripada korang ada jam, korang ada footpod. Okay, contoh footpod yang aku pernah unboxing dalam episod sebelum ni ialah yang aku beli ni lah, Polar Smart Strike Bluetooth sensor. So kalau korang tak ada Garmin pun tak ada masalah, korang beli footpod. Footpod ni ada macam-macam jenis kat pasaran. Ada footpod Garmin tapi benda tu dah discontinued. Kemudian ada footpod bawah Zwift sendiri, Suunto footpod. Kemudian ada sensor sensor yang korang boleh letakkan pada korang punya treadmill untuk memberi kelajuan kepada korang punya avatar. Dan seterusnya ialah Zwift punya treadmill yang tertentu. Sebab kadang-kadang treadmill kalau korang beli yang high end, dia ada screen dekat tengah-tengah ni untuk korang buat virtual run. Jadi dia dah ada built-in Zwift dalam korang punya treadmill. Okay, so, contoh macam treadmill aku ni tak ada lah. Jadi korang kena letak korang punya iPad dekat sini, so that korang boleh tengok paparan Zwift tu dekat tempat docking iPad kat sini. So guys, kat sini aku nak tunjukkan sikit macam mana interface Zwift yang telah diinstall. Korang boleh install dekat dalam Android maupun dalam iPhone korang ataupun dalam iPad. Sebab pada aku bila nak run, aku akan dockingkan iPad aku dekat aku punya ni lah, dekat treadmill. So kalau korang tekan je Zwift, dia akan terus keluar interface yang macam ni. So korang masukkan profile korang as usual, daftar dulu, and then korang tekan dekat nama korang lah. Alright, so bila dah tekan, so maksudnya sekarang ni dia tengah loading untuk Zwift. Okay, sebelum korang boleh Zwift. So before korang boleh Zwift, make sure korang dah load korang punya benalah ni, dipanggil sebagai running pod korang dekat kasut. Okay, bila dah letak running pod, dia akan tunjuk kat situ connected lah.
So bila dah connected, dia akan keluar benda ni. Right. Dia akan keluar apakah option yang korang nak lari. Sama ada korang nak lari dekat Watopia ke, nak lari dekat France, nak lari dekat Paris. Right. So apabila korang dah ready, dah pilih nak run dekat mana, katalah run dekat Paris, tekan je lah run. Right. So dia pun preparing. So bila dah loading ni, korang pun get ready dengan korang punya treadmill dan terus run lah. Okay. So ni avatar aku. So maksudnya bila korang start mengayuh je, dia akan berjalan lah. So for the time being aku tak tekan treadmill lagi, dan kaki aku dalam keadaan tidak bergerak sebab foot pod aku dia letak dekat kasut ni kan, sebelah kanan kan. So bila idle tak bergerak lah. Okay. Jadi kat sini korang boleh nampak macam-macam peserta dari semua negara ada kat sini. So sebelum nak end run, korang boleh pergi dekat garage, boleh tukar, customize korang punya avatar korang. Nak pakai tutup aurat sikit ke kan, musuh Islam, so pakailah seluar panjang. Masalah nak tukar seluar panjang, dia ni lock pula. So maksudnya korang kena lari banyak untuk nak dapatkan point, so that bolehlah pilih outfit yang korang nak pakai. So sekarang ni aku ada seluar putih dan seluar hitam. So Ranggi seluar putih, so aku ambil seluar putih. So bag, okay, katalah nak pakai apa tu, okay, ni nak custom muka okay, muka aku macam mana macam ni kot, boleh lah tu. Okay, katalah korang nak ikut korang lah, nak tukar macam mana kan. Ada bentuk kepala, facial hair. Malah aku nak layan dalam ni sebab consume time. So back je, aku pilih je dengan apa aku punya avatarnya muka ni. Okay. Shirt boleh tukar tak? Oh, aku ada unlock shirt warna biru. So itu je lah. Okay. Alright. Sock boleh tukar? Oh, boleh tukar lah sock. Ambil sock oren lah. Okay. So ini adalah cara untuk kalibrasi run pod, foot pod korang dengan Zwift. Korang tekan pada spana ni. So korang set kan, slow 8.5, normal dia 10, fast dia 11.5. Kalau korang rasa ni terlalu pantas, korang rendahkan lagi. Ikut kemampuan korang lah. Katalah korang mampu 7 slow, 8.5 normal korang, kilometer per hour, dan laju 10 km per hour. So korang tekanlah next, dan dia akan keluar slow 7.0. So korang kena naikkan speed dekat korang punya treadmill. Katalah start dengan 7, tekan dekat 7, and then matchkan dengan benda ni. So dia akan auto calibrate 3-3, slow pace, normal pace dengan fast pace. So itu sajalah. So aku dah buat calibration pada sebelum run tadi, dan kalibrasi dilakukan seelok-eloknya sebelum run lah. Kat sini 5.021, kat sana dah 5.14. So benda ni kena calibrate lah. Manakala dengan aku punya jam ialah 4.34, not even 5 km. So seronok tak berlari Zwift? Aku rasa ok, cuma paparan aku kecil. Kalau dapat TV kat depan ni sedap lah. Jadi korang boleh tengok dia punya animation dan juga orang-orang lain yang sedang berlari bersama dengan kau. So pada sekarang ni it's the first time, so aku main ambil je apa perut yang aku guna untuk larian. So this is the foot pod. Okay. Dalam sekarang ni aku tengah berjalan, so avatar pun sedang berjalan lah. Okay. Of all the running pod, yang paling premium ialah Stride running pod, kerana boleh analisa macam mana data untuk larian korang. So itu saja yang aku nak cerita tentang Zwift.
Okay, dalam keadaan tengah-tengah ni. So put and run. Alright. So 5.4 km berbanding treadmill 5.36. So kena calibrate sikit lah. Alright. So itu saja yang aku nak share dekat sini berkenaan dengan Zwift Run punya experience yang baru aku buat hari ni. Okay. Nama tempat ni ialah Innsbruck. So gambar pun nak upload. Dan the best thing dia boleh upload dekat Strava, dekat Garmin, Adidas Running dan My Fitness Under Armour. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa guys, berikan aku like, subscribe dan tekan button loceng untuk lebih episod bagi The Rush Stop Sembang Just Run. So kita jumpa lagi. Bye.